Kita di bawah tajuk 3 perkara termasuk akhlak para nabi. Diriwayatkan daripada Abi Darda radhiyallahu anhu qala: "Thalathun min akhlaqin nubuwah, ta'jilul iftar wa ta'khirus sahur wa wad'ul yamin 'ala ash-shimali fi shalah." Hadis riwayat Imam At-Tabrani di dalam Mu'jam Al-Kabir daripada Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, 3 perkara termasuk akhlak para nabi. Pertamanya, menyegerakan berbuka puasa. Saya dah cerita pada tuan-tuan pada siri yang telah lalu, bahkan setiap tahun kita diperingatkan dan kita akan bagi peringatan bahawa tentang kesihatan kita, puasa ni di samping dia dapat pahala, kebajikan, dekat diri dengan Allah, nak mengekang hawa nafsu dan sebagainya, di samping itu juga dia adalah satu terapi yang akan membantu manusia supaya lebih sihat. Bahkan tuan-tuan boleh tengok sekarang ni muncul macam-macam jenis kaedah rawatan. Antaranya yang paling terkenal IF, intermittent fasting, puasa 16 jam pada setiap hari. Saya sudah saya buat, turun 20 kilo, saiz kilo, saiz kilo, saiz kilo, saiz kilo. Bulan Ramadan 16 jam sebelum Ramadan. Masuk Ramadan maintain sampai sekarang 90 daripada 110. Ni sekarang teknik ni dia cukup terkenal di dunia. Puasa sehari 16 jam, mesti dapat 16 jam tak makan. Dalam seminggu kena ada 24 jam tak boleh makan. Boleh buat lagu tu, gula potong. Mau gula tu kat luar ada jual. Gula macam stevia juga, tapi stevia daripada sejenis pokok, dan yang ni daripada tebu juga, cuma dia belum lagi diproses dalam bentuk gula biasa. Dia tidak ada kalori, dan nak minum bubuh yang tu sikit, cucuk cek gula tak naik. Bolehlah membantu kalau teringin makan gula bagi yang ada kencing manis. Bagi yang tak ada kencing manis ataupun yang ada kencing manis, potong gula, buka-buka puasa kuih-kuih manis semua tu suruh makan. Minum air putih, ambil manis daripada kurma, cukup. Tak apalah kalau tuan-tuan kaki ada berlambak. Bagi yang kaki ada berlambak tak apa, saya kaki ada 2 ya tuan-tuan. Potong pergi kaki ni, saya tak tahu lah mana saya nak cari kaki lain. Jadi payah kalau tak ada kaki, kan? Yang tak ada kaki satu hai. Baru ni jumpa satu hamba Allah, dia bukan tak ada kaki, dia masalahnya kencing manis dia pergi ke tangan. Allahu Akbar. Jarang kita dengar orang kencing, bukanlah kita yang bukan doktor ni, kita jaranglah dengar pergi ke tangan. Selalunya dia turun ke kaki, kaki jadi borok, kaki jadi hitam. Yang ni tangan, jenuh balut, jadi luka habis semua. Silap-silap bulan nak kena potong tangan. Macam-macam. Tapi tuan-tuan kena faham, gula dalam badan dia adalah racun. Berhenti makan, berkata, jangan berhenti terus, nanti kita jadi hypo, jadi tak ketahuan. Ni aku dah tak makan setahun dah, tak ada apa pun. Tak ada apa, okey lah. Kita makan nasi, dalam tu ada gula. Kita makan roti, dalam tu tepung ada gula. Semua berlambak dah ada. Apa kalut. Kita makan punya makanan, kita berlambak ada benda dalam makanan tu ada gula. Tak payah takut. Gula pasiak ni kalau jumpa tak mana-mana, buang. Belajarlah. InsyaAllah boleh. Ya, saya pun belajar. Tuan-tuan, saya tak suka minum air putih. Musuh saya nombor 1 adalah air putih. Minum teh mau manis-manis, minum kopi mau manis-manis. Sebelum ni lah saya nak sampai satu peringkat nak minum air putih. Ya Allah, sopan mati hidup balik beranak semula. Tapi Alhamdulillah kita buat latihan lama kelamaan. Alhamdulillah. Untuk tengok perut ni cuma masih lagi 1 pack, belum lagi 6 pack. Okey lah, dia mula dengan 1 pack. Dulu duk macam tu, macam mengandung. Bila Ustaz, member duk melawak, bila nak beranak? Tak beranak mengandung kan. Macam mana Ustaz pergi mengajak orang jamu makan, pergi malam makan nasi, makan apa? Allah, sian ustaz-ustaz ni. Lalas sekali ustaz kena kencing manis.
Ustaz lah kena potong kaki. Kaki tak ada, bukan dia nak tolong bagi kaki mereka ke apa kan. Jadi pandai-pandailah jaga kesihatan. Maka tuan-tuan, saya pernah sebutkan sebelum ni dari sudut kesihatan, seperti mana yang disebutkan masa saya belajar, profesor saya sebut, masa saya belajar di Universiti Sumatera Utara di Medan, dalam bidang perubatan, doktor kami, profesor perubatan lah, mereka ni profesor-profesor yang melahirkan doktor-doktor pakar. Dan dia sebut, dia kata perut manusia ni tuan-tuan, kajian, setiap hari akan keluar asid sebanyak 3 kali. Asid pertama, asid akan keluar antara waktu sahur sehingga pukul 8 pagi. Dia tak abang lah 8 betul-betul dia berhenti kan, lebih kurang time-time tu pagi. Yang kedua, asid akan keluar waktu tengah hari, 11, 12, 1, 2 time-time tu. Yang ketiganya dia akan keluar daripada jam 6 petang sehingga 8 malam. Maka inilah time makan. Ini adalah time makan. Manusia yang bila sampai time makan dia tak makan, perut dia tak ada makanan, asid tadi itu akan kacau dinding perut. Asid, perut tak ada makanan. Kerja asid ni tuan-tuan adalah mempercepatkan, menghadamkan makanan, bagi hancur makanan dalam perut. Sebab tu orang kalau dia jenis payah makan lambat nak hadam, makan daging, eloknya cari cuka kurma, cuka apple, cuka tin, cuka delima, cuka. Tolak satu je, cuka getah ya. Yang tu telan, selamat. Okey, bukan dia hancur perut dengan hang-hang kali jalan. Okey, ambil cuka buah ni, okey, tak mau cuka buatan ni, ambil cuka buah-buahan. Ambil 1 camca, 1 sudu, masuk dalam gelas, ambil air bubur, air masak ke air apa ke, minum sebelum makan. Bila kita makan, campur dengan asid yang ada dalam perut yang keluar daripada hempedu. Sebab tu manusia kena ada hempedu. Hempedu ni dia duk tendang, dia duk bagi dekat perut, dia duk keluar asid. Bagi asid tu dalam perut tu, dia makan, campur pula dengan cuka ni, dia akan cepat lagi. Ni untuk orang-orang veteran bagus ya, makan-makan cuka ni. Tapi jangan terus telan cuka 1 camca, tak bagus lah. Bor dalam air 1 gelas, kacau, lebih sikit pun tak apa, gelas besar pun tak apa. Sebab saya try bila air tu sikit, asam macam panas bila telan. Kita buat air bagi lebih, ataupun buat setengah sudu ke, 1 sudu teh ke, cukup sikit-sikit lah. Hari-hari buat. Okey, hari-hari buat, bukan sekali buat. Ambil bubur, dia masuk. Lepas tu makan. Jangan biar dia perut kosong. Makan cuka tu, lepas tu makan. Dia mempercepatkan penghadaman. Kalau tidak, tuan-tuan bisa tengok semua orang bila dia lepas makan kan, dia buat macam ni. Dia faham? Dia makanan tak hadam tau. Yang ni orang duk cari menentang tu apa, bomba putih tu, apa nama tu? Macam-macam nama lah. Bomba putih lah, apa ino lah, apa lah, macam-macam. Pasal nak bagi cepat penghadaman. Maka tuan-tuan, kita guna kaedah sunnah. Sebab tu dia kata Nabi suka makan cuka kurma. Sebab tu dia kata Nabi dia makan roti, dia cicah dengan cuka kurma. Kita tak boleh cicah. Kita kalau cicah jam kan, cicah tu nampak macam banyak sikit. Jadi kita bubur, minum dan kita makan makanan. Yang ni semua dia nak mempercepatkan proses penghadaman. Maka sehari 3 kali asid yang Allah cipta dalam perut dia akan keluar. Maka waktu makan pagi adalah antara waktu sahur sehingga pukul 8 pagi, time-time macam tu. Bukan makan pagi pukul 10, pukul 11. Sikit-sikit lapang 1 biji kuih, tak ada masalah. Ni tadi hang dah makan dah pukul 7, pukul 8 hang dah sebat dah nasi kandang 1 pinggan. Lepas tu pukul 10 hang break time, hang bagi pula nasi kandang ke nasi 1 pinggan. Oh, tak kena, hang makan tak betul cara hang makan tu. Mai pukul 9, pukul 10 hang makan lah roti sekeping 2, roti 4 segi ke, kuih sebiji ke, cukup lah. Sat lagi mai tengah hari ataupun makan buah, paling bagus makan buah. Lepas pada tu kalau intermittent fasting dia kena makan buah. Buah air putih, buah air putih, buah air putih. Makanan berat 16 jam baru boleh makan. Ni kalau tuan-tuan nak buat, main jumpa saya. Saya belajar, bayar duit,
dekat coach ribu. Saya ajak tuan-tuan percuma. Tuan-tuan sihat, saya dapat pahala. Depa buat duit ajak orang. Depa buat duit, saya pergi belajar bayar duit. Depa tak ajak free. Ni saya ajak tuan-tuan free. Tak tahulah kalau tuan-tuan jenis memang tak teringin nak kurangkan berat badan kan. Ni nak bagi sihat, nak bagi sihat. Puasa bukan takat dapat pahala rukun Islam saja, tapi dia bagi kita sihat. Dengan syarat kita puasa seperti Nabi. Macam mana Nabi dan para anbiya dulu mereka berpuasa? Mereka jaga perut mereka jaga, mereka mempercepatkan buka puasa, dan mereka akan melambatkan sahur. Bahkan Nabi pernah sebut, sesungguhnya perbezaan antara puasa kita dengan puasa orang Yahudi adalah makan sahur. Orang tanya soalan dekat saya, Ustaz kata tadi asid dikeluar sehari 3 kali. Dia keluar pagi kita makan sahur, okey. Dia keluar tengah malam, petang, malam kita makan malam, buka puasa apakah? Okey. Tengah hari macam mana? Dengar tuan-tuan satu keajaiban. Ketika saya belajar, profesor saya kata, ketika manusia itu berpuasa, doktor ni pasal dia ni orang Islam. Dia kata apa? Bahasa dia bagi kita mudah faham. Dia kata ketika kita berpuasa, automatik kita niat pada malam hari. Pada malam hari, hati kita, jantung kita dihantar pergi mesej dekat otak hantar pergi email ni cepat-cepat dekat perut, kata esok dia ni nak puasa. Otak akan hantar email pergi dekat perut kan, tak kira lah email ke telegram ke whatsapp ke apa kan, dia hantar pergi kat perut, weh perut esok dia ni nak puasa, hang jaga-jaga. Okey, perut kata okey, terima arahan. Maka perut tidak akan keluarkan asid pada waktu tengah hari. Persoalannya sekarang, orang yang puasa takkan kena gastrit. Gastrit adalah berpunca daripada asid berlebihan dalam perut, menyebabkan dia kacau dinding perut. Kena tahu punca. Jadi macam mana kalau orang boleh dia puasa tapi dia kena gastrit? Maknanya dia ada silap dalam dia punya puasa. Apa dia? Dia tak makan sahur. Tang bagi cepat buka puasa tu, saya tahu semua orang dia cepat ni. Tak payah ajak. Main dengan jolok ni, telan orang mesti laju memang. Betul tak? Lapak kan? Tapi yang makan sahur ni, dia tak makan. Pasal apa? Dia tidur malam, dia telan siap-siap dah. Bagui punya more apa kau orang buat, kena nasi bungkus apa lepas tarawih, bagui punya bagi. Lepas tu dia ingat dia boleh tahan perut dia. Rupa-rupanya dalam 4, 5, 6 jam daripada malam sampai ke sahur pagi, perut dia dah proses. Masa tu duk kejap lagi, masuk pukul 8, pukul 9, pukul 10 duk puasa perut dah mula tak ada apa dah. Dia nak proses apa pun tak ada. Asid keluar tadi, bila asid keluar, makanan dah tak ada, makanan dah habis. Pada ketika tu dia kacau dinding perut. Satu hari buat tak apa, 2 hari buat tak apa, masuk seminggu duk buat lagu tu. Tu cari pasal. Saya tak kata ke orang, saya cuba sebelum ni, saya pun faham, tapi saya kegairahan nak bagi kuruskan badan sampai saya tak makan sahur. Paling koman pun sahur, ambil kurma 1-2 biji, 3 biji ke kurma, makan. Sebab kurma ni mempunyai zat besi yang begitu banyak. Nak lagi bagus, kurma ajwa 7 biji tiap-tiap hari. Fadilat 7 biji. InsyaAllah selamat daripada racun dan iblis, setan, sihir apa takkan kena. Tapi itulah masalah tuan-tuan, kurma ajwa ni kalau makan banyak-banyak, dia boleh botak kepala. Faham? Sebiji RM1. Pagi-pagi ya RM7 dah selemas selepas bila. Takat 1-2 hari makan tak apa, kalau kena sebulan dulu tu RM7. Tak ada kerja lain, kita nak beli benda lain lagi kan. Jadi terpulang pada tuan-tuan yang berkemampuan. InsyaAllah kita bagi percuma hasil sumbangan daripada tuan-tuan ni, jemaah-jemaah yang duk hadir ni, dan kawan-kawan kita yang bagi sumbangan air zam-zam, bagi sumbangan buah kurma untuk kita edarkan kepada jemaah lepas semayang, lepas kuliah asar di Masjid Sungai Tiram pada tahun ni. Mudah-mudahan bermanfaat. Setiap kali ambil makan, doa dekat orang yang bagi.
Mudah-mudahan Allah panjangkan umur dia, Allah sihatkan tubuh badan dia, Allah majukan perniagaan dia, Allah bagi kehidupan dia dunia akhirat senang insya-Allah, seperti mana dia senangkan kita pada ketika ini. Dia bagi kat kita sumbangan dan sebagainya. Maka tuan-tuan, jangan tinggal makan sahur, kerana Nabi kata sesungguhnya pada sahur itu ada barakah. Habis-habis kita tak lalu setengah orang. Apa tak lalu? Ambil kurma makan 2-3 biji. Satu benda saya nak ajak kat tuan-tuan buat kurma ni tuan-tuan, bagus. Makan bila? Malam, sahur. Saya nak buat boleh, tapi tak ada masa nak buat kat tuan-tuan. Tuan-tuan balik pergi di rumah, tuan-tuan pergi beli kurma. Paling bagus kalau kita veteran-veteran, makan kurma yang lembek-lembek. Nama dia kurma rutab. Dalam bahasa Arab kurma ada 3 nama. Pertama nama dia balah. Ba lam ha pedah. Balah. Balah ni yang kurma hidup, yang apa macam dia kelat-kelat tu, warna merah, warna kuning, duk dengan tangkai yang ni manis dah, ni dah jadi lain dah. Yang ni dia masa kelat lagi, yang merah menyala macam baju dia ni, ataupun kuning. Kalau kuning bulat-bulat kuning, tuan-tuan tengok, tuan makan dia rasa macam apa, dia rapuh macam timun, keruk-kerak yang tu nama dia balah. Bila kita simpan bagi lama sikit, dia mula lembek, kulit dia jadi hitam, nama dia rutab. Oh, yang ni lah paling disukai oleh Nabi Muhammad di luar dah. Rutab, dia duduk dalam kotak kecil tu, tinggi, rutab, dia lembek. Siapa Nabi suka? Tengok Nabi kalau tuan-tuan belajar, dia memang doktor pakar betul dalam dunia ni. Dia makan kurma lembek. Siapa kurma lembek? Senang perut nak hadam. Kalau makan kurma macam ni, boleh lah. Ni pun kira lembek lagi. Ada yang seorang tu macam keras sikit. Best lah. Lihat-lihat, pepak. Tuan-tuan buat macam mana? Ambil kurma rutab ataupun apa-apa jenis kurma. Tuan-tuan cincang sikit. Tuan-tuan bubur dalam air suam ke apa ke. Tuan-tuan biar malam. Bangun pagi-pagi ataupun tuan-tuan blender dia pun tak ada masalah. Blender. Lepas itu tuan-tuan esok pagi tuan-tuan minum air dengan tak payah gula, biar manis dengan jus kurma tu sendiri. Tuan-tuan minum, subhanallah. Ni bagi tuan-tuan ni yang duk bawa lori lah, yang duk bawa van lah, panas-panas duk pi sana pi sini. Wow, dia punya tenaga dia luar biasa. InsyaAllah Tuhan bagi kat kita kekuatan untuk kita buat kerja lebih sikit. Bagi yang kerja jenis kerja buruh, maka perlu naik motor kadang-kadang pergi sana pergi sini dengan hujan panas macam ni. Allahu Akbar, minta maaf tuan-tuan. Sebab tu saya ni duk jaga betul-betul badan, duk main nak duk lawan ni dengan duk lawan ni. Dia nak main sesama, tak apa sesama. Dia main nak batuk, tak apa nak batuk. Dia main nak bengkak, rengkuk. Pasal apa? Ni duk cuaca tak apa elok. Kita badan mungkin tak tahan. Jadi menyebabkan tuan-tuan kita tak boleh demam. Yang tu saja nak abang. Dalam Ramadan tak boleh demam. Hang demam tidur, alamak, rugi. Betul tak? Dia tak bagi ganti hari lain dah. Hanya dalam Ramadan. Nak sakit sikit pun lepas Ramadan, tidur lebih sikit tak apa. Maksudnya demam ke apa ke. Tapi dalam Ramadan ni nak kena pulun lebih sikit. Pasal apa? Gandaan pahala, kebajikan banyak. Lailatul Qadar ni nak berebut dan sebagainya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Sebab tu dalam hadis ni dia kata apa? Menyegerakan berbuka puasa. Jangan lambat-lambat. Mai time buka puasa cepat-cepat lah. Pasal time tu time acid sedang duk keluar. Masa tu dia mempercepatkan penghadaman makanan. Nak bagus-bagus, veteran makan bubuk kanji. Makan bubuk kanji sikit, makan kurma, makan bubuk kanji. Nak makan kuih-kuih, cari agak-agak, cari kuih lembek-lembek. Jangan duk cari benda-benda keras macam daging, ayam. Yang ni semua tuan-tuan bawa tepi sat. Saya cerita ni veteran. Tapi kalau main 60 pun duk rasa muda, telan sate 20 cucuk macam orang muda. Kena penyakit sendiri tanggung lah. Saya pergi hospital, bawa kawan-kawan, setahun sekali, itu dah sekali, setahun dua kali kami pergi ziarah orang sakit, bagi buah apa. Sampai satu wad, pakcik ni daripada Padang Serai, apa ke nama dia, tak ingat, dia ingat lah kita. Dia kata, Ustaz, apa, saya duk pergi mengajar abad dia dulu. Dia kata apa? Ustaz ni pakcik sakit apa? Dia kata saya kena ni apa nama, batu dalam saya punya buah pinggang Ustaz. Oh tu ya. Macam mana boleh jadi pakcik? Ni nak duduk ni, Ustaz duduk, saya nak cerita sat ya. Saya punya favorite tiap-tiap pagi nasi impit dengan kuah kacang. Ustaz tahu kuah kacang?
kuah kacang tu, kacang tanah tu, ustaz tahu dia punya dengan pekat dia kacang tanah tu, yang kuah kacang alah macam kuah sate jugalah kuah kacang tu. Ustaz tahu tak macam mana kuah kacang tu? Ustaz tahu, saya nak abang kat ustaz, depa operation dalam buah pinggang saya, batu keluar macam kuah kacang tu juga tu ada dalam buah pinggang, berjuta tak tahu, dia kata banyak, ratus tak tahu nak bilang. Macam tu. Lagi satu ustaz, saya suka makan ikan bilih, saya punya favorite. Boleh makan ikan bilih, dia masin, bila masin dia akan menghasilkan garam yang lebih, darah tinggi nombor satu. Yang keduanya, dia akan menghasilkan batu, sama ada batu di dalam empedu ataupun batu di dalam kita punya saluran kencing. Oh, ni semua penyakit tuan-tuan. Makan boleh sekali-sekala, rasa sikit, syok-syok, ubah selera. Ni kalau hari-hari duk kena benda-benda masin. Saya bagi tahu je tuan-tuan, sebab saya tahu ustaz-ustaz lain tak ceramah cerita kat tuan-tuan pasal benda-benda kesihatan ni semua, mereka tak cerita. Sebab tu mereka pun dikena macam-macam penyakit. Saya cerita pasal saya sedang berubat, merawat diri saya, dan saya nak abang free kat tuan-tuan supaya tuan-tuan juga sihat, saya dapat pahala. Ya, saya dapat pahala. Jadi itulah hadis yang berkaitan tentang Ramadan. Jadi Ramadan tahun ni, ingat tuan-tuan, Ramadan kita nak kekang nafsu kita, kurangkan makan. Kurangkan makan, bukan bulan makan. Ingat tu, Ramadan bukan bulan makan, bulan kurangkan makan. Jaga makan supaya badan sihat, supaya manusia ni dia hanya nafsu dia boleh dididik dengan tahap apa yang dia suka. Ketika mana Allah menciptakan nafsu, lalu Allah Subhanahu wa taala panggil nafsu, nafsu mai sini. Aku siapa, hang siapa? Dia kata hang aku. Uish, yang kata nafsu Tuhan ambil dia bubur dalam neraka panas. Bubur dalam neraka panas 70,000 tahun. Panggil balik nafsu, aku siapa, hang siapa? Hang aku. Tuhan ambil dia balik bubur dalam neraka sejuk 70,000 tahun. Wahai nafsu, hang siapa, aku siapa? Dia kata hang aku. Hai, ketegak dia ni. Tuhan ambil nafsu ni, bubur dalam satu neraka ni nama dia neraka lapak. Tak bagi dia makan, tak bagi dia minum, tak bagi dia buat kira benda dia suka, tak dapat. Maka lepas 70,000 tahun ambil dia keluar, wahai nafsu, aku siapa, hang siapa? Dia kata hang Tuhan, aku hamba. Tok guru saya ketika hurai ketika duk hurai masalah ni, dia kata apa? Dia lebih kurang bahasa macam ni. Wahai Tuhan, dah kalau hang Tuhan, hang jadilah Tuhan. Dah kalau hang nak aku mengaku aku hamba, bepilah hamba pun hamba lah. Maksudnya macam ni, nafsu ni dia akan lawan sehabis mungkin. Maka cara nak bagi dia ikat, dia kekang, dia boleh dengar cakap adalah tahap dia. Jangan bagi makan, jangan bagi minum, jangan buat apa yang dia suka. Sebab tu Nabi kata apa? Huffatil jannatu bil makarih, dikelilingi syurga dengan perkara yang dibenci oleh hawa nafsu. Nafsu suka tidur, nafsu suka makan, nafsu suka minum, nafsu suka apa? Segala makna benda, banyak benda nafsu suka. Kurang-kurangkan, insya-Allah dia mudah terdidik. Maka tuan-tuan, kita dalam Ramadan, sebab tu saya alhamdulillah kaki tak pijak lagi ke bazar Ramadan. Tak pergi lagi. InsyaAllah tahun sudah dan enggak 2-3 kali. Tahun ni sorry tak mau pergi terus. Kalau pergi mesti angkut punya penuh ya. Teluk Kumbang duk lalu tu, dia tulis apa? Roti hak panjang tu, roti apa? Roti John juga dapat nama. Roti John meleleh apa? Cheese meleleh. Allah, tuan-tuan kalau tengok tu tuan-tuan, iklan dia boleh meleleh elok. Roti John cheese meleleh. Sempoi. Tuan-tuan, yang ni semua penyakit semua. Dia jual dia punya pasal. Saya duk cerita kita ni kalau nak sihat, tu bukan makanan sihat. Kita dah ada penyakit macam-macam. Dah lah kita pi nafsu kita duk tengok, Allah, kuih tiaw goreng, sambal, mutabak, Allah,
Allah, tengok garing-garing, bau pula. Sebiji tak cukup, saya lapar, saya beli 2 biji, padahal tak makan. Satgi bau semulut dulu tu dah berhenti dah. Lepas tu kuih jangan cerita, kita angkut segala maknika benda. Akhirnya tuan-tuan kita tak makan. Percaya tak? Tuan-tuan dengar saya kata, tuan-tuan jumpa mereka duk bawa lori sampah saja pergi bisik. Bang Maisat nak tanya satu soalan. Abang bulan puasa ni kutip makanan macam mana ni, sampah-sampah ni. Dapat tak makanan-makanan yang pelik-pelik yang tak buka lagi ke apa, duk panas-panas. Saya tanya sendiri dekat orang yang bawa lori duk kutip sampah depan rumah saya. Dia kata, Ustaz, mutabak panas-panas kami dapat Ustaz. Ni apa nama yang kita duk bungkus ni, bubuk kanji 4-5 bungkus dia angkut daripada masjid. Akhirnya dia tak makan, kononnya nak makan, main beratok, main ambil kat masjid, mau berlambak-lambak. Akhirnya pagi-pagi bawa dalam tong sampah, buang semua. Membazir. Islam ajar kita suruh membazir macam tu ke? Kajian dibuat di pusat pembuangan sampah 2 kali ganda daripada kebiasaan. Kalaulah 1 hari, 1 bulan lain daripada Ramadan, katakanlah 1 juta tan metrik, dia boleh pergi 2 ataupun 3 juta tan metrik. Lagi dahsyat. Sepatutnya bulan Ramadan korang makan, korang buang sampah. Tengok cara kita puasa dengan cara kita sambut raya dan sebagainya tak betul. Ni saya tengok orang sibuk kerja dalam bulan Ramadan, kerja gila-gila. Dan saya nak tanya, hang kerja pasal apa? Cari duit Ustaz. Dah lah, aku tengok dulu pun hang kerja juga. Pasal apa bulan Ramadan nampak hang gila-gila punya struggle nak cari duit? Dah bulan Ramadan nak raya Ustaz. Yang tu aku nak, jawapan tu kita nak. Dah hang nak raya apa hari? Nak raya puasa sebulan, raya sebulan lah. Nampak? Buat bid'ah ada ni. Mengada-ngadakan benda yang tak ada dalam Islam. Kalau kita faham puasa sebulan, buatlah persiapan untuk puasa tu lebih. Padahal raya hanya 1 hari saja, Aidilfitri hanya 1 hari sahaja, maka cukuplah buat persiapan yang sesuai dengan Aidilfitri 1 hari. Tak payah duk kalut. Dalam Islam tak ada baju raya, kuih raya, tudung raya, kasut raya. Buang dalam kepala otak, raya tak penting, cukup dekat 1 hari, tak makan, tak minum, berhari raya, dekat tu saja. Pergi semayang Aidilfitri, ya ada kelebihan, tapi kelebihan yang besar adalah di dalam Ramadan. Tapi sayangnya dia pun duk, gila-gila punya esok main raya. Jadi tak payah sibuk sangat nak bagi cantik rumah, nak beli yang tu, beli yang ni, tak payah. Raya hanya hidup dengan apa yang ada sahaja, tak payah lebih-lebih. Maka tak gaduh cari duit lebih. Bila tak gaduh cari duit lebih, bulan Ramadan boleh cuti-cuti sikit, boleh menjaga lebih-lebih kurang sikit, boleh cari pakai duit yang mana ada. Kekuatan yang ada untuk beribadat gila-gila dalam Ramadan. Tapi sayang yang duk berlakunya adalah sebaliknya. Maka dalam hadis ni dia kata 3 perkara termasuk akhlak para nabi. Pertama, menyegerakan berbuka puasa. Yang kedua, melambatkan bersahur. Yang ketiga, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas di dalam solat. Masa semayang, tangan kanan di atas tangan kiri. Kan? Di atas tangan kiri. Kalau kita belajar dalam kita punya semayang, dalam mazhab kita Imam Syafi'i, dia suruh kita letak, okey, dia suruh kita letak ni tangan kiri, tak di tengah-tengah macam ni. Ingat ini sebagai border, ni baju ni tengah-tengah, ni perut. Okey, sini ada pusat, sini ada kita punya ulu hati, duduk tengah-tengah. Okey, kemudian kita genggam pergelangan tangan kiri macam tu. Nampak macam sedikit kiri, nampak macam sedikit kiri, padahal dia bukan kiri. Yang ni bawa tengah macam ni, yang ni pegang lagu tu atas perut. Maliki ada satu, Hanafi buat macam ni. Kita bukan Hanafi, kita Syafi'i. Kalau hang nak ikut Hanafi, ambil belajar. Dia kata apa? Dah saya ikut Maulana tu. Maulana tu mazhab Hanafi. Hang mazhab Syafi'i. Boleh lagu ni. Dia tak suruh ikut benda-benda lagu tu semua. Belajar, ambil sumber ilmu yang betul. Faham tak? Cara kita buat, jangan tengok, hebat ni Maulana ni wali Allah dia semayang bawa pusat, kita pun buat. Tuan-tuan, hadis bawa pusat tak kuat berbanding dengan hadis di atas perut ni.
Ini perbincangan ulama ahlul hadis. Tak apalah kurang-kurangnya benda tu masih lagi diamalkan oleh mana-mana mazhab. Tetapi kita nak bagi tahu dalam hadis diriwayatkan bahawa Nabi letak di atas perut dan genggam pergelangan. Tak ada 1, 2, 3 apa semua, tak ada. Genggam saja pergelangan tangan kita macam ni. Baik lelaki baik perempuan sama. Adapun dalam mazhab lain ada dengan cara-cara yang lain, duduk di atas dada, bawah pusat, ada irsal tangan sebelah dan sebagainya. Itu diamalkan di dalam mazhab yang lain. Jadi kita bubuh bagi betul. Tengok dalam hadis ni dia kata, letakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Itu hadis yang kita sempat baca pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bagi kefahaman yang mantap dalam kehidupan kita dan bagi kita taufik untuk kita beramal dengan ajaran Islam, dengan apa yang kita pelajari, insya-Allah. Mudah-mudahan dalam Ramadan ni Allah didik kita menjadi manusia yang lebih baik, insya-Allah.